Hai, Assalamualaikum semua. Bersama saya lagi Zafri dalam Garage DIY. Dan dalam episod kali ini, saya akan buat review kereta elektrik Ora Good Cat, kucing baik. Episod ini dibawakan oleh Avionics, penyelesaian alat pengecas kenderaan elektrik anda. Kita nak pandu uji Good Ora Cat ini untuk satu perjalanan yang jauh. Dari Denai Alam sehingga ke mana? Ke Perlis Indra Kayangan. Kita nak buat apa? Kita nak tengok macam mana pengalaman pemanduan kereta elektrik di Malaysia ni. Kita nak rasai sendiri dan kita nak tengok kita boleh sampai ke tak sampai negeri Perlis Indra Kayangan. Tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan perjalanan. Jom. So saya recap sikit pengalaman pemanduan dari Denai Alam ke Ipoh. So dah lebih kurang 200 km. Suspension dia sedikit keras tetapi sangat selesa atas highway. Yang kedua, penggunaan tenaga. So lepas dalam lebih kurang 200 km, kita ada 59%. Range anxiety saya semakin berkurangan. Of course lah, saya tak percaya 100% 500 km tu kan. So apa yang saya nak buat sekarang, saya nak masuk ke Bandar Ipoh. Kita makan dekat dalam Bandar Ipoh, kemudian kita keluar balik, kita tengok berapa balance kilometer, and then saya ingat lepas tu kita akan charge sambil kita solat Zuhur dan sebagainya. Okey, kita dah sampai Ipoh. Kita nak pergi makan dulu nasi kandar Pekan Lama. Range kereta ada lagi 260 km, bateri ada lagi 54%. Kita charge perut dulu. Jom, perkenal nasi kandar, jom. Waktu turun bukit ni, kita bukan sekadar tidak gunakan kuasa bateri, malah kereta ni regenerate kuasa dan charge bateri. Boleh tengok dekat sini lah arrow tu, ataupun boleh tengok dekat motor power, dia tulis situ negatif 14 atau 15 kW. Maksudnya dia regenerate balik elektrik daripada tenaga kinetik untuk di charge mula pada bateri. Ini kelebihan kereta elektrik. Jadi dekat sini kita jimat dah range sebenarnya. The first charging stop, kita dah sampai dekat Petronas Juru arah utara. Kita nak pergi parking, lepas tu kita nak charge, kita nak solat apa semualah. Ada tinggal range 68 km. Jadi ini memang real life lah, okay? Cara pemanduan saya macam biasa, 110, 120. Bukan cara pemanduan yang 90 ke 100 km maksimum, bukan. Jadi pemanduan cara biasa ni nampak gayanya tak dapatlah sampai 500 km. Okay? Lebih kurang 420, 430 tu boleh lah. Tapi still best. Sampai Penang tak ada range anxiety langsung. Oh, baguslah dekat sini sebab dia ada cone. Jadi tak ada lah hogging. Cuma dia tak ada bumbung je. Kesian lah, kereta petrol ada bumbung, kereta EV mungkin ada bumbung lah. Okay? Hujan. So orang akan tanya, boleh ke charge waktu hujan? Jawapan dia boleh. Okay, kita cuba. Pakai settle apps kan? Pakai settle punya apps kan? Okey, saya nak cerita apa yang jadi waktu kita charge dekat sini. Okey, mula-mula kita sampai tadi, saya ambil plug tu,
Lepas tu saya masukkan gun ni ke kereta. Lepas tu saya nak activate dekat settle apps. Dia tidak allow sebab dia tulis situ dah occupied. So sebenarnya kalau kita guna settle apps, kita kena activate dulu dekat apps, baru cucuk di charger. Itu kesilapan dia. Okay. Tapi saya puji tim Gentari. Kita call within 5 and 10 minutes benda tu settle, saya dah boleh start charging. So sementara start charging tadi, kita pergi solat dan kita pergi ke Starbucks. Sebelah sana ada Starbucks, kita pergi minum. So kita dah spend lebih kurang 1 jam. Kita dah increase bateri daripada 16% kepada 55%. Okay, so okay, not bad. 20 kW punya charger. Kita ada range 260 km. So kalau kita nak pergi terus sampai Perlis, boleh. Tapi mungkin kami nak singgah di Alostar. Kita tengok macam mana. Okay, kita nak tengok kalau ada charger dekat sana. Okey, kita dah sampai kat LBI Motor Sdn Bhd. So sekini diorang adalah grey importer untuk Tesla juga, dan diorang ada DC charger. Biasalah berlaku bila kita sampai tempat tu, sebab jarang orang guna tempat charging ni, jadi tempat tu digunakan untuk park kereta lain. Jadi ambil masa lah juga dalam 5 minit untuk panggil orang alihkan kereta dan sebagainya. So saya rasa this is something that we have to improve juga. Attitude kita tahu tempat parking EV. Sebab kita tak tahu bila-bila masa saja orang akan datang untuk parking kan. So yalah, kita kena adapt lah benda tu. Tadi tak boleh charge. Okay, malang sekali tak boleh charge. Sekarang kita nak cari tempat lain. Kita tengok boleh charge ke tak boleh. Dekat Alostar ni lah. So sesuatu yang kita agak terkilan, sebab charger ada, DC charger ada. Dulu waktu saya mula-mula pakai EV, charger tak banyak ada. Okay, sekarang ni charger dah ada. Kita dah invest on charger, tapi tak boleh pakai pula. Tapi yelah, tadi staff pun cakap, staff di LBI Motor pun cakap, saya minta maaf banyak-banyak tuan, saya tak tahu kenapa charger tak boleh on. So saya rasa mungkin trip atau ada somebody switch off the power, itu saja. Tetapi sebab yelah, tak terlatih ataupun tak tahu, dan dia kata ini benda elektrik kan, jadi saya tak pasti, minta maaf banyak-banyak kan. Macam tu je. So sedikit terkilan bagi saya, sebab infrastruktur dah ada, kita kena improve lah dia punya air time. Maksudnya benda tu kena hidup lah kan. Cuba bayangkan kalau kita pergi kedai minyak, kita nak isi minyak, tapi kita tak pasti kedai minyak tu buka ke tak, ataupun bila kita nak pump minyak tu keluar ke tak petrol dia. Cuba bayangkan. Okey, kita dekat BMW Li Motors. Very helpful staff. Kita tengok kita charge. Start. Okey. Wait for a while. Okey. Okey, kita dah charge up to 48%. Rasanya cukup lah tu. Dah lebih daripada cukup untuk sampai Perlis pun. Dah sebelah je. So saya ingat kita boleh stop kot. Kalau kita tekan stop. Okey. Please make sure stop charging. Oh, please swipe the card. Oh, dia kena pakai card untuk stop. Saya kena panggil staff dia lah untuk swipe balik. Lepas kita stop charging ni, kita akan terus pergi ke Perlis. Okey, jumpa di Perlis. Okey, kita dah sampai dekat Gua Kelam Perlis. Hujung Perlis tau. Jadi it's proven that kita boleh sampai Perlis. Kenapa kita sampai malam? Sebab kita banyak singgah-menginggah lah tadi kan. So sekarang ni apa yang saya nak cerita ialah bila sampai kat chalet ni tak ada charger.
Jadi apa yang kita boleh buat? Okay, kalau ikut balance kita ada 164 km, kita ada bateri 34%. So besok kalau kita nak balik Alostar untuk charge pun boleh. Tapi apa yang saya nak buat malam ni ialah saya nak buat granny charging. Okay, kita granny charging kita on. Okay, power menyala. Alright, ready. Sekarang kita cucuk lah. This one is only 2 kilowatt saja. Kabel pun halus je. Okay. Tapi zip dia dah lock. Kita tengok dia dah start. Dia dah start charging. So kita boleh tengoklah kat sini. Dia start charging. So kita biarlah. Okay, granny charging ni dia guna 3-pin plug. Okay, maksudnya dia hanya supply dalam 2 kilowatt saja sejam. Okay, so bayangkan kereta ni perlukan 60 kilowatt katakan So dia perlu 30 jam baru siap charging. Jadi kita tak gunakan granny ni sebagai kaedah utama untuk charge. Kita guna untuk top up saja ataupun bila emergency. So malam ni kita boleh biarkan overnight charging. Kejap lagi saya nak check sama ada plug tu panas ke tak. I don't think so. Nampak very slow charging dia. Tengok kita dah cakap dalam berapa minit ni dia dah naik 1%. So okey. Dia meningkatkan, naik lagi 1 km kan. So baguslah tu. Okey, jadi kita akan buat overnight charging guna granny. Lepas tu kita rehat dulu malam ni. Okey, sekarang ni saya nak buat tour eksterior kereta ni. Kita mulakan dengan bahagian hadapan. Okey, apa yang saya suka bahagian hadapan kereta ni? Semua orang tengok akan tampak familiar kereta ni, tetapi perubahan yang dilakukan menyebabkan karakter kucing tu ada di sini. Di lampu dan juga hood ni. Kalau kita tengok terutamanya di bahagian sini sampai sini dia punya curve tu. Dia ada honeycomb design sedikit ni, nampak kan? Yang ini memberi sedikit sentuhan premium kepada kereta ni. Dia tidak ada front grille sebab tak perlu untuk EV. Dia cuma ada grille yang kecil sahaja di bawah. Dan apa yang saya suka juga ini ialah ring light dia. Pun cantik juga. So overall bahagian hadapan ni sangat simple tapi nice. Dia ada 6 sensor di bahagian hadapan untuk variant yang tertinggi ni. Kemudian dia ada 360 kamera di sini. Radar untuk ADAS macam biasa ada di atas ni. Sekarang kita tengok bahagian sisi kereta ni pula. Kereta ni didatangkan dengan 2 tona warna. Warna beige digabungkan dengan warna dark brown. Bagi saya kombinasi yang baik. Aliran ini kalau kita boleh tengok daripada tepi ni terus turun ke sini sampai ke belakang. Okey, saya pujilah kualiti pemasangan. Okay, very solid dengan cara pemasangan dia dan aluran dia. Tidak ada gap yang ketara ataupun orang panggil apa, manufacturing gaps. Semua sangat baik. Signal light macam biasa dan 360 kamera. Kereta ni didatangkan dengan tayar yang menggunakan rim 18 inci. So tayar dia besar. Saya rasa rim design ni boring sikit lah. Rim dia nampak simple. Guna plastik saja untuk cover di bahagian tengah. Sangat murah hati, 4 disc brake. Ini satu kebaikan Ora Goodcat ni. Di bahagian belakang sangat simple. Bahagian belakang ni langsung tak ada rear tail light. Tak ada lampu. Lampu belakang hanya berada di atas cermin ini sahaja. Adakah ini satu design yang smart? Bagi saya bagus. Kalau jadi apa-apa, tak perlu beli lampu yang mahal. Kan? Di bahagian bawah, lampu reverse dan juga lampu kabus, fog lamp. Apa yang saya suka sangat bahagian belakang ni ialah curve dari atas turun ke bawah, curve bumper ni. So sebenarnya design Ora Cat ni banyak bermain dengan curvatures. Charging port dia berada di sebelah kiri kereta. Kereta ni mempunyai keupayaan untuk charge menggunakan Type 2 AC charging port dan juga CCS2.
charging port. Okey. Kalau kita guna AC, kereta ni boleh terima 6.6 kW sahaja, 6.6 kW sahaja. Jadi rival model lain yang boleh terima 22 kW tu menanglah kat situ untuk AC charging. Okey, 6.6 ni akan ambil masa lebih kurang 10 jam lebih untuk siap charging. Okey, kalau 0 to 100 lah. Kalau menggunakan DC charging, okey, dia boleh ambil 60 kW. Maksudnya kalau kita ada 60 kW DC FC, DC charger, kita boleh pergi, kita charge lebih kurang 1 jam full. Okey, so sangat baguslah, dan kita perlu ada banyak lagi DC charging network di negara kita supaya kita boleh charge dengan cepat dan kita boleh pergi jalan mana-mana saja dengan kucing baik ni. Bila mula-mula saya tengok engine bay untuk kereta Good Cat ni, saya tengok sangat simple lah. Maaf cakap lah dia macam orang yang convert kereta ais kepada EV. Apa yang digunakan ialah frame-frame besi seperti ini dan yang serupa di bahagian bawah, tetapi mereka pasang mounting kepada motor. Jadi mula-mula saya tengok ni, saya rasa dalam hati mesti kereta ni akan boleh terasa sangat chassis dia bergerak bersama dengan motor. Sangkaan saya meleset sebab saya nampak mereka menggunakan mounting yang sangat besar dan baik. Jadi kita tak rasa that gerakan atau movement motor tu kepada chassis. Tapi design dia simple lah. Macam projek budak you buat kereta elektrik. Bahagian dalam pun dual tone. Warna brown dan juga warna beige yang sangat keputihan. Apa yang saya suka ialah skrin ni dia panjang dan juga dia jelas di tengah-tengah ni. Okay, ada satu EV ni skrin dia panjang juga, tapi depan dia kurang jelas sebab ada curve steering ni. Okay, tapi curve steering ni memang fit, kita boleh nampak dengan jelas paparan yang ada di bahagian hadapan ni. Apa yang saya kurang minat dengan skrin ni ialah semua benda dikawal di skrin ni. Jadi kalau anda nak adjust radio ke, anda nak adjust apa lagi, nak adjust temperature aircon, nak sejukkan, nak panaskan, anda mesti guna skrin. Semua butang-butang berada di bahagian steering. Butang untuk audio, butang untuk auto cruise control, butang untuk parking assist, semua berada di steering. Butang untuk volume pun berada di steering, semua berada di steering. Okey, butang signal, butang wiper adalah standard. Okay. Design yang best terusnya ialah design aircon strip yang straight ni. Okey, design yang agak klasikal tapi cantik. Di bahagian dashboard ni dia menggunakan kain ala baldu yang kita boleh rasa sebenarnya dia gam di atas dashboard ni lah. Okey, fitment dia nampaklah ada sikit-sikit yang tu, ada gap sikit-sikit tu, tapi overall cantik, memang cantik. Seterusnya ruang di bahagian tengah. Okey, ini tempat letak handphone dan juga tempat kita connect USB untuk Apple CarPlay. Okey, kita guna kabel. Kemudian ada 2 slot untuk air minuman. Dan sini ialah center console dia. Kita ada gear selector dekat sini. Gear selector hanya pusing-pusing saja. Kemudian ada electric parking brake dekat sini dan juga butang auto hold. Dia ada wireless charging untuk handphone. Di sini sangat sesuai tempatnya dan di sini ada sedikit ruang boleh letak your cards, touch and go dan sebagainya. Dan ini adalah glove box yang sedikit kecil tetapi ke dalam. Jom kita masuk bahagian belakang. Okey. Saya duduk je, saya rasa impress dengan legroom yang ada. Okey, saya sebenarnya ketinggian 180 cm tau. Tinggi, kaki panjang. Okey, rasa sangat selesa. Kalau untuk 3 orang dewasa okey, kalau 2 orang dewasa memang VIP duduk di belakang ni. Okey, di bahagian belakang simple juga design, ada door pocket macam biasa, ada port USB port untuk charge bateri handphone ke, bateri apa iPad ke. Okey. Dan apa yang unik kat belakang ni anda tengok sunroof ni. Sunroof ni dia tak habis sampai penumpang tau. Sesetengah kereta bila dia ada sunroof dia agak extended sampai ke belakang. Tapi sunroof ni terhenti di sini sahaja.
Jadi kita rasa satu suasana atau environment yang macam VIP duduk kat belakang ni. Kita boleh sandar. Okey, relax-relax sandar. Dan kita boleh tonton sunroof di depan kita. Ini satu features yang menarik sebenarnya. Tak tahu nak kata lah. Saya tak sangka bahagian belakang ni besar. Dan lapang. Kalau untuk jalan jauh memang sedap sebenarnya. Reclining seat pun sedap. Okey. Dia tidak terlalu tegak dan kita terasa kita agak kat belakang. Tapi mungkin ini juga sebabnya boot dia kecil di belakang sana. Saya nak cakap sekarang pasal ciri keselamatan. Okey. Sangat evident atau sangat menonjol di sini. Anda boleh tengok dia ada airbag. Maksudnya dia ada airbag curtain di bahagian depan, di bahagian pillar sebelah tengah dan juga pillar di sini. Di sini ada juga airbag. Jadi you get full curtain airbag. Bagus tu. Okey, kita tengok ruang boot belakang. Jom kita tengok. Okey, ni boot belakang dia. Saya cakap tadi kan, boot belakang ni dia kecil. Okey. Ruang dia on paper 228 liter. Itu sendiri sudah kecil kalau dibandingkan dengan kereta lain, even kereta elektrik, Hyundai Kona ke atau Zoe ke, boot mereka lebih besar. Okey, dahlah kecil. Oleh kerana curve ini, kita sebenarnya tak boleh letak barang dekat sini. Nanti boot tak boleh tutup. Okey, kami dah cuba semalam. Dia kena dekat sini. Anda boleh tengok ni ada plastik kan. Jadi bila kita letak barang dekat sini, bahagian sini, kita tak boleh tutup bonet. Dia terkena plastik ni oleh kerana design curve di bahagian sini. Jadi saya rasa kalau ada anak kecil bawa stroller, bawa beg, agak mencabar. Anda kena rancang betul-betul nak letak barang dekat mana. Okey, mungkin stroller boleh letak yang mendatar, kemudian letak beg sebelah sini. Anda kena carilah mini stroller dan juga beg tu tak boleh bawa lah sebesar-besar beg macam Cik Kiah pergi rombongan. Jadi anda kena plan untuk boot. Sebab boot dia kecil. Memang kecil. Mengakhiri episod ini, jom saya rumuskan apa yang saya rasa dengan kereta elektrik dari China ini. Okey, Ora Good Cat. Yang pertama, mula-mula saya dapat kereta, saya agak skeptik. Betul ke range ni boleh pergi jauh kereta ni? Yang kedua, saya agak skeptik tentang keselesaan kereta ni untuk jalan jauh. Tetapi kedua-duanya terbukti range boleh pergi jauh. Selesa memang selesa. Okey, saya dan kru plus size, badan besar, tinggi dan kerusinya selesa, seriously selesa daripada Denai Alam sampai ke Perlis. Yang kedua, range anxiety saya boleh kata tak ada lah, because kita hanya perlu charge sekali saja. Dan malam tadi kita dapat buat granny charging, kita dapat almost 60% daripada granny charging tersebut. Jadi tak berapa ada range anxiety sebenarnya. Dan saya rasa inilah satu EV yang sesuai untuk rakyat Malaysia. Sesuai kerana range, yang kedua ialah kerana untuk penggunaan sehari-harian. Jadi Great Wall Motors cepat sikitlah bawa dan jual untuk pasaran tempatan di negara kita ni. Dan kalau boleh bagilah harga yang marhain sikit, okay, 100 ke 110 ke, lebih kurang macam tu, dia akan terjual dengan baik saya rasa. Okey, jangan lupa follow, share dan subscribe. Tekan butang loceng. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye-bye. Jumpa lagi.